Macam inilah bulan gerhana penuh, Mat. Bapak. Kat atas bulan tu ada serangga lah. Alamak, Bapak dah bunuh dia. Ha? Mana? Siapa? Kesian dia. Sampai hati, Bapak. Mat, cuma serangga je. Oh, Cengkedek. Nasib awak memang baik. Awak bercakap dengan siapa tu, Mat? Pasal apa? Tak ada apa-apa. Ingatkan Cengkedek saya dah mati. Senang hati bapak dengar kamu tak ada masalah, Mat. Yeah. Tentu Mat akan jumpa banyak serangga masa mengembara hujung minggu ni. Kenapa Abang Mat dapat pergi ke bulan dan Ana tak boleh? Mereka bukannya hendak mengembara ke bulan, sayang. Mereka hendak berkhemah di tepi pantai supaya dapat melihat gerhana bulan yang lebih jelas lagi. Kan Abang Mat sesat masa dia berkhemah dulu? Sebab itulah bapa akan ikut sama kali ini. Dengan beg galas ni, kita boleh bersedia untuk apa saja keadaan. Contohnya, kalau kita di dalam hutan dan kita merasa lapar, pokok pula terlalu tinggi. Kita boleh gunakan alat ini. Ish, Bapak ni. Benda ni terlalu bahaya. Hanya pada orang-orang biasa lah, Mat. Tapi untuk profesional macam bapak ni lain. Duduk diam-diam. Bayangkan kita telah selesai menikmati makanan yang terdapat dalam hutan. Kita hanya tekan butang dan... Yo, mana boleh awak letak bonggol besar di tengah jalan? Ini bukan bonggol besar lah. Ini ciptaan terbaru saya. Maksud saya, awak tu. Bukannya barang tu. Oi, kita saya. Saya dan Din bercadang nak bawa emak dan kawan-kawannya ke pantai untuk melihat gerhana bulan. Percayalah, saya dah rancang semuanya. Semuanya, cuma awak tu saja yang tak dapat ikut sama. Dasar saya akan pergi juga. Ups, kesilapan teknik pula bulu ayam ni. Hanya satu pengembaraan aja yang awak akan buat, iaitu ke pejabat. Tapi gerhana bulan ni berlaku 4 tahun sekali. Mat, awak cuma perlu berdiri di belakang bapa awak dan lihat ke bulan. Setiap malam awak akan nampak gerhana. Mustafa, awak ni memang kelakar. Dia bergurau saja, Mat. Beritahu dia yang itu hanya gurauan, kan? Itu sajalah yang awak tahu. Lawatan Menteri Perdagangan antara bangsa dan industri ni bukanlah satu gurauan, Yop. Sebab itulah saya dapat naik pangkat dan awak tak. Yang berhormat akan tiba pada hari Isnin dengan isterinya, seorang pengkritik seni. Saya perlukan awak untuk menghias pejabat dengan beberapa barang kesenian tempatan. Sebagai ketua baru awak, saya nak lihat hasil seni pada pagi Isnin ni, ya, yo. Memang dasar sombong, bongkak, pentingkan diri. Bosan. Tak nak beri peluang langsung. Bertenang, Norma. Buangkan semua kotoran tu. Tapi jangan musnahkan tika tu pula. Budak-budak lelaki tu ganggu awak lagi ke? Bukan. Kali ni bukan mereka. Tapi atuk saya tu. Kenapa saya tak boleh pergi tengok gerhana bulan tu sekali? Saya nak ikut. Mungkin Tok Din rasa lebih manis kalau Norma belajar tentang benda-benda tradisional yang dibuat oleh orang-orang perempuan di kampung yang dia tak dapat ajar Norma. Makcik tahu yang ianya taklah sehebat pergi berkhemah, tapi cuba buat sampai Norma rasa seronok. Apa benda semuanya ni? Makanan, minuman, buah-buahan. Tak, kamu ni nak pergi berkhemah ke nak pergi berjual kat pasar malam? Tapi Tok Din, masa berkhemah dulu perut saya asyik lapar je. Buku komik, barang permainan. Kita ni nak pergi ke hutan, bukannya ke majlis hari jadi. Saya tahu tu. Tapi masa dulu saya bosan gila, Tok Din. Mat. Kamu pun tahu aku bukan percaya sangat benda-benda ni. Berhati-hati, Tok Din. Betul. Berhati-hati tu penting bila pergi malam hutan ni. Tengok ni, tak berkesan pun.
Kita nak mengembara dalam hutan dan melihat keindahan alam semula jadi. Tapi kamu semua sibuk dengan filem empuk le, komik le, gula-gula, makanan pun ada. Begini, bila dalam hutan gunakan apa yang ada pada masa tu. Maksudnya, alam semula jadi, pokok dan binatang mestilah dibiarkan seperti sedia kala. Cara kita adalah cara semula jadi. Faham? Baiklah, Kapten. Bagus. Ambil selimut tu. Yang lain tu tinggalkan di sini. Pisau seberguna buatan Malaysia saya ni, Tok Din. Patutkah kita bawa bersama? Penukul, best. Bagus, Mat. Pisau seberguna ni akan dapat menolong kita dalam apa juga keadaan. Memang patut kamu bawa pisau tu bersama. Moh, bergerak sekarang. Penuhkan botol air tu. Kita kena ikut jadual. Gerhana tu tak akan menunggu kita. Cepat sikit tak? Dengar cakap Tok Din. Saya dah hampir sedia ni. Ya, laci saya ni. Takkanlah saya nak tinggalkan awak. Untuk resepi ni, kita mulakan dengan adunan pertama. Ha, Yop. Awak balik hari ni, ingatkan Yop siapkan kerja untuk Cik Mustafa. Mustafa, si bongkak tu. Ada ke patut dia suruh saya hias pejabat di hujung minggu? Aku tak nak buat dan itu keputusan muktamad. Alah, Yop. Kalau Mustafa dah suruh buat, mestilah sebab ianya penting. Kalau tak, Yop boleh dibuang kerja. Jangan risau, saya ada cara sendiri bagaimana nak kenakan si bangau Mustafa tu. Lagipun, perkara ni lagi penting. Mat pergi meredar dalam hutan tanpa apa-apa bekalan. Tengok, saya jumpa beg budak-budak tu di balai raya. Kesian si Mat. Macam mana dia boleh lupa bagnya? Mungkin atuk saya yang beri arahan suruh tinggalkan beg tu. Katanya mereka boleh hidup dengan apa yang ada di hutan. Betul kan cakap saya? Saya kena pergi cari dia. Tok Din tua tu bawa budak-budak tanpa apa-apa bekalan penjagaan langsung. Dan beg ini penuh dengan alatan penjagaan diri. Oh, jaga-jaga! Pistol seberguna ni boleh memotong pokok. Tolong! Memotong dengan begitu tepat sekali. Menakjubkan. Ya, baik saya pergi segera sebelum Din dan budak-budak tu dah terlalu jauh. Yop bukannya tahu arah mana yang Datuk Din tu pergi. Macam mana Yop nak cari mereka? Mat perlukan saya. Hanya itu yang saya perlu tahu. Baik, saya ikut pakcik. Saya tahu arah mana yang atuk nak lalu. Saya boleh tunjukkan. Apa hal dengan kamu ni? Kamu ingat kamu dah sesat je? Atau dah ditinggalkan dengan ular sawa? Bukan diri kita saja dalam hutan ni. Hutan berada dalam diri kita juga tau. Kita mesti bersatu dengan alam sekitar. Memanjat batu seperti harimau. Harungi semak seperti ular. Bagaimana dengan jadual kita? Bagaimana dengan gerhana tu? Kita tak ada masa menjalan seperti ular. Nak tengok ular pun saya tak berani. Ini kan nak terlihat-lihat macam ular. Tok Din, kami tak boleh berenang ke sana. Oi, budak-budak, apa yang kamu tunggu lagi tu? Cepat sikit. Tiba-tiba saya dah rasa pelik semacam je ni. Aku pun. Saya dah agak. Dia akan berlaku lagi. Semua dah jadi gelap. Alamak, ini mesti dah gerhana. Atau lebih teruk dari tu. Cergas, cergas. Aku cuma ada masa 3 minit untuk mengajar kamu berenang dan menikmati keindahan alam semula jadi. Tok Din, ada seekor binatang liar di belakang Tok Din. Betul. Ya.
Ya. Alamak, Tok Den. Jaga-jaga, Tok Den. Saya tak nak tahu. Lepas ni kita pula akan menjadi mangsa. Saya tak nampak dia pun. Nanti. Tu dia. Macam mana? Mencabar tak? Dah sedia untuk bergerak? Macam mana ni Norma? Nampaknya Tok Den dengan budak-budak tu tak lalu sini. Nampak macam bekas tapak kaki binatang saja ni. Ya! Lari Norma! Cuma monyet saja, Pakcik. Pakcik boleh keluar sekarang. Oh, jangan risau Norma. Pakcik dah keluarlah ni. Dan jangan khawatir. Pakcik dah belajar cara-cara mengatasi perkara yang tak diduga di dalam hutan ni. Saya rasa Pakcik pun tak sangka akan tersekat dalam batang pokok macam ni kan, Pakcik? Norma, awak ada cadangan tak bagaimana nak keluarkan Pakcik dari sini? Tersekat teruk ni. Mungkin saya boleh capai sesuatu dari beg Pakcik dari lubang ni. Ups, apa gunanya butang besar yang di tengah ni? Jangan Norma, jangan tekan tu. Saya rasa macam dah 10 tahun tak makan. Sabar dulu ya nak-nak. Tok Din ada hadiah untuk kamu semua. Betul ke apa yang saya dengar ni? Betul. Hadiah yang sangat lazat. Kamu tak akan jumpa makanan yang macam ni di kampung. Cepat tangkap sebelum ianya terlepas. Yes! Best, dia makan cacing pula. Dan kamu pun akan makan sama. Sedap. Tok Den, saya taklah lapar sangat. Saya pun sama. Betul. Lagipun minggu lepas saya dah makan banyak serangga dah. Tak apalah. Ia akan menjadi lebih sedap nanti. Masa untuk tidur kejap. Macam mana sekarang ni? Saya lapar sangat ni. Kepala gajah pun saya boleh makan. Tapi saya tak nak makan serangga. Diamlah, nanti Tok Din paksa awak makan. Cuba teka apa yang saya ada. Laci? Tak, awak memang hebat. Selamat juga kita. Kesinilah sikit. Nanti Tok Din nampak pula. Kita sepatutnya dah hampir dengan mereka. Ini mesti boleh membantu kombinasi joran dan teropong serbaneka. Saya hanya perlu tekan butang kecil ini. Tak menjadi. Aduh. Alamak, kita memang perlukan teropong ni. Jangan risau. Gam istimewa ni boleh membantu. Mudah kering dan tidak ada yang tak melekat. Tengok ni. Ini memang sedap. Pulau sawah! Pulau sawah! Mana Tok Den ni? Mat, Bo, tak. Masa untuk bergerak. Gerhana tak akan menunggu kita. Anak-anak semua, masa untuk bergerak. Itu Tok Den. Apa kita nak buat ni? Nasib baik tadi. Awak nampak tak? Seekor anak badak. Best. Itu adalah badak Sumatera. Binatang kawalan yang terpelihara. Cepatlah, kita kena bergerak ni. Tunggu. Tengok tu ada kaca. Kita kena kutip. Ingat tak pesan Tok Den? Jangan. Nanti ular tu datang semula.
Hop, 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 hop. Cepat sikit. Nanti kita lambat sampai ke pantai. Tak sempat pula nak tengok gerhana tu besok. Saya dah tak bertenaga nak ikut Tok Din lagi. Aku pun. Kejutkan saya bila kita dah sampai. Tok Din rasa kita berkhemah di sini saja. Hop, 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 hop. Aduh. Penatnya. Norma, kita tak perlu tidur di atas tanah. Pakcik kan ada kemah, ingat tak? Wow! Norma, tolong. Pada malam besok, sambulan ini akan hilang lenyap. Ia sungguh menakjubkan. Dan kamu semua tak akan dapat melupakannya. Tok Din masih ingat pertama kali tengok gerhana bulan. Masa tu Tok Din sebaya dengan kamu semua. Tidurlah ya. Rehat dengan secukupnya. Selamat malam, sang bulan. Teruk sangat mimpi kamu semalam tu, Mat. Apa yang kamu mimpikan? Tak ada apa-apa lah, Tok Din. Cepat, bergerak semua. Hup, 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 hup. Awak rasa kayu api ni cukup tak? Tengoklah kalau Tok Din nak masak dulu serangga tu ke, atau dia nak suruh kita makan mentah-mentah. Dengar tu. Kat sini, anak badak tadi. Alamak, ada yang tak kena. Kaca. Alah, kesiannya dia. Cuba teka ia dari mana. Semuanya sebab saya lah yang bawa laici tu. Saya tak dengar nasihat Tok Din. Saya yang patut cabut kaca tu. Kita mesti tolong dia. Cepat tak, cabut kaca tu. Cepat semua. Ikut Tok Din. Panjat pokok tu cepat. Tolong. Tolong. Pegang dia kuat-kuat, Bo. Cepat, dia nak jatuh ni. Korang sabar kejap. Aku nak kumpulkan tenaga ni, ha. Pakcik dengar tak? Apa dia? Tolong. Tolong saya. Itu suara Mat. Dia dalam kesusahan. Tunggu. Tolong. Tolong saya. Simpan tenaga kamu tu, Mat. Tak ada siapa yang boleh dengar kita. Kita tunggu je dalam hutan ni. Tengok tu. Kaki dia cedera. Ada kaca. Dari mana pula datangnya kaca tu? Pakcik dah dapat keluarkan. Tengok, itu bapak dengan Norma. Lari dari sini. Pergi. Mat, awak di mana, Mat? Alamak. Bapak, tinggalkan anak badak tu. Tinggalkan dan lari cepat. Tengok, Norma. Itu pun Mat. Mat, tengok apa kami jumpa. Kenapa semua orang ada kat atas pokok ni? Tak sanggup saya nak tengok. Kamu semua tunggu sini, ya. Norma, cepat. Lari
pergi dekat Mat. Mari sini. Sini agak ni. Sini. Bapak tak apa-apa ke? Tak apa, Mat. Awak pun tahu. Hei, macam mana dengan gerhana kita tu? Sempat ke? Ha? Kita akan sampai kalau guna jalan pintas aku tu. Marilah, saya tak nak terlepas melihat gerhana bulan ni. Jeng. Kamu tak terlepas apa-apa, Mat? Rupanya selama ni kita dekat saja dengan pantai. Kamu ingat aku akan biarkan kamu terlepas peluang melihat gerhana tu? Tengok gerhana penuh tu, Mat. Awak pernah tengok tak gerhana sebelum ini? Wow, cuba di dalam buku. Cantiknya. Wow, man. Alam ciptaan ilahi seolah-olah berhenti seketika dan kitaran baru pun bermula. Dah balik pun. Tengok siapa yang datang melihat hasil seni yang Yuk bawa ke pejabat tu. Betul, saya suka apa yang awak dah buat. Beginilah Mustafa, saya terpaksa juga bawa anak saya melihat gerhana tu. Dan mengenai hiasan hasil seni tu, bagus. Semuanya bagus. Isteri menteri tu tentu akan suka apa yang awak buat. Bagus. Awak tak hampakan saya kali ni. Yuk, nampaknya Yuk tahu juga mengenai seni lebih dari Yuk sangka. tak disangkakan, ya?